Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala hadan nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita dapat bertemu di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung bacaan kitab kita Baharul Madi jilid ke-15. Malam ni tuan-tuan kita masuk bab baru, iaitu bab ma jaa fi isyaratil muslim ila akhihi bisilah, iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan atas larang pada menghalalkan seseorang muslim kepada saudaranya akan senjatanya. Bab malam ni tuan-tuan dia nak sebut melawak main dengan senjata. Ada pisau, kita pegang pisau duk buat melawak main. Benda-benda tajam, benda-benda senjata ni syarak kita sebut dan pesan kat kita jangan duk melawak main dengan benda-benda yang begini. Nampak? Baik, ketahuilah kiranya ia saudaraku. Tuan-tuan yang pakai kitab Rumi cari tang, ketahuilah kiranya ia saudaraku. Tuan-tuan tengok mula-mula bab dia ada hadis, cari dulu hak dia sebut ketahuilah kiranya ia saudaraku, baru jumpa dengan hak saya baca ni. Baik, jangan buat main-main bergurau dengan saudara-saudara dengan apa-apa besi-besi yang tajam. Syekh Idris pesan hak tu dulu. Apa juga besi-besi tajam ke, tidak pun tumpui ke, jangan duk buat melawak main. Jangan duk buat lagu besi tu walaupun tumpui, kita duk buat lagu nak duk tikam orang. Tuan-tuan, atas qasad ataupun tujuan nak melawak sekalipun, Jangan duk buat bergurau senda, jangan duk buat melawak main, apatah lagi kita duk kena orang dengan satu benda yang boleh memudaratkan dia. Jadi mula bab ni dia nak sebut apa? Jangan melawak dengan saudara-saudaramu dengan apa-apa besi yang tajam. Sebab apa tuan-tuan dia sebut hak ni dulu? Melawak dia mesti ada limit. Tuan-tuan, melawak dia mesti ada batas. Ada keadaan kita boleh melawak dan ada keadaan bukan boleh melawak main. Tuan-tuan, benda-benda ni atas dunia ni ada benda boleh melawak, ada benda tak boleh melawak. Tuan-tuan, ada waktu dan ketika kita boleh melawak dan ada waktu dan ketika melawak tu tak sesuai. Begitu. Baik, dan dia kata ataupun besi-besi yang tumpui kerana bergurau bergurau dengan yang demikian itu dilarang oleh syarak. Tak kira lah besi tajam ke, besi tumpui ke, kayu tajam ke, kayu tumpui ke, jangan duk buat melawak main. Tuan-tuan, jangan duk buat melawak main bergurau dengan benda-benda macam ni. Sebab apa? Takut silap-silap hari bulan dengan senjata yang tajam ataupun senjata yang tumpui tadi, kita memudaratkan orang yang kita melawak tadi. Pegang kayu, buat gaya lagu nak katuk, tapi melawak silap-silap hari bulan pergi katuk sungguh, tak kejadi satu mudarat dekat orang yang kita katuk.
Bila katuk tu kena betul kepala naik binjui, kata minta maaf lah no, nak melawak. Dia kata apa kat kita? Melawak biar kena gaya, biar kena ada cara. Maknanya dia marah kat kita tuan-tuan. Waktu melawak dia ada waktu dan batas dia. Bukan semua keadaan kita boleh melawak. Begitu. Baik, tidaklah boleh buat main-main acu dan hala main apa-apa besi kerana mengugut dan menakut dan mau mengeluarkan tertawa-tertawa dan melihat berani pemarah orang-orang. Kita ada satu besi tu tajam, buat lagu hala, lagu nak acu, lagu nak tikam kawan tu. Tapi bukan nak tikam sungguh, melawak punya pasal tak tahu tertikam sungguh jadi pasal. Ya tak? Pegang satu besi tumpui, buat gaya lagu nak katuk, tak tahu pergi katuk sungguh. Tak, pasal apa? Terkatuk. Tu yang kata tu terkatuk tadi ni, maka jadilah salah. Pasal apa? Pasal sebab nak melawak aja. Pasal kerana nak melawak punya pasal, tapi tersilap pergi buat salah kat satu orang, naya pergi dekat kawan yang kita nak melawak tak kena gaya tadi ni. Maka mula-mula lagi tuan-tuan, syarak pesan kat kita, benda-benda tajam, benda-benda tumpui ni nampak lagu nak boleh mencederakan orang, awal lagi syarak sebut tu seduk melawak jenis-jenis lagu tu. Tak? Tuan-tuan ingat bulan lepas saya cerita kat tuan-tuan, satu orang putih tuan-tuan, dia balik kerja, dia melawak dengan bini dia. Ingat tak cerita bulan lepas saya sebut kat tuan-tuan? Orang putih panggil prank, nak melawak dengan bini dia. Bini balik dekat nak maghrib, orang putih punya cerita. Bini balik dekat nak maghrib, letih. Makan nak maghrib ni gelap dah. Dia balik, dia duduk dah di rumah dah. Dia pakai satu topeng hantu, duduk balik pintu. Bini buka pintu, tengok dia bagi terkejut bini dia. Dia lompat main depan pintu dengan muka hantu ni, rumah gelap apa semua. Bini tengok terkejut. Bini dia lari, tak cukup tanah. Tu yang kita sebut tak cukup tanah tu. Dia lari ni, tak ada nak tengok tanah dah. Dia lari sampai dia lintas jalan, tak tengok kiri kanan, lintas jalan, kereta main belah, mati lala tu juga. Laki dia tak expect benda tu nak jadi. Dia duk ingat kau nak melawak biasa-biasa, tapi yang kata bini ni dia jadi lari tak cukup tanah, dia tak tahu nak buat apa dah, lari pasal rumah dah tu. Lari ni sampai atas duduk atas jalan, orang dia belah, mati bini dia tuan-tuan. Tak ke satu pasal. Maka mula-mula syarak pesan kat kita, melawak yang jenis macam tu salah. Banyak lagi cara boleh melawak lain daripada cara tu. Sama juga ni, kita nak melawak dengan orang, duk buat lagu acu, duk buat lagu hala kat orang, tak usah duk melawak lagu tu. Banyak lagi cara lain boleh melawak. Begitu. Baik. Dan dia kata sama ada niat dia melawak tadi ni, niat nak acu tadi ni, nak mengeluarkan tertawa. Tuan-tuan, orang hak latah, bila kita pi cuih pinggang dia tuan-tuan, bila kita pi duk bagi terkejut dia latah tu seronok. Kawan tengah duk pegang pisau, kita pi bagi dia terkejut, dia baling pisau tu tuan-tuan, kena kat kita. Tidak pun kena kat orang depan dia, tak kena kita, kena dekat orang depan dia. Kita buat tu pasal apa? Nak melawak, nak bagi seronok, nak bagi orang gelak. Tiba-tiba kawan depan boleh panggu. Pasal apa? Pisau naik atas kepala dia. Orang ni latah. Maka syarak awal lagi pesan melawak ada batas, dia kata. Ataupun nak melihat berani pemarah orang, nak test kawan tu berani ke tak ni. Kalau kita acu satu besi tajam ke apa, kawan tu berani ke tak, tu saudara test tuan-tuan. Jangan, dia kata melawak lagu lain lah, dah suruh melawak lagu tu. Kerana entah kan tersalah hala, maka dilangsungkan oleh syaitan datang mengenai kawan kamu itu dengan sebab senjata kamu tadi ni. Syekh Idris kata pasal kita ni tuan-tuan, silap-silap pi hala, silap-silap pi acu, syaitan ni dia buat bagi tergeleceh tangan kita, pi duk tikam dia. Tak ke satu pasal tuan-tuan, tak ke satu pasal punca daripada apa? Melawak ya. Tapi syaitan ni dia pandai kelih pi mana tergeleceh tangan kita, nah kena pi tikam perut dia, mati pi kawan tu, jadi pasal tuan-tuan. Mati pi kawan tu, kita jadi pasal, dia pun jadi pasal. Cerita panjang pula dah tuan-tuan. Maka dengan kerana tu dua ulang selalu tuan-tuan, melawak biar kena cara. Maka syarak kita larang
sebagaimana larang dengan haram. Dia kata syarak larang perbuatan melawak jadi ni, larang sebagai larangan yang haram. Dosa duk melawak lagu tu, tuan-tuan, banyak lagi boleh melawak, dosa duk melawak macam tu. Maka bermula dalil yang menunjukkan atas tegah itu ialah sebagaimana hadis di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan katanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asyara ala akhihi bihadidatin la'anathu al-malaikah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, barang siapa menghalalkan atas saudaranya daripada besi, nescaya melaknat akan dia oleh malaikat. Siapa yang melawak dengan besi, melawak dengan senjata, sama ada tajam ataupun tumpul, walaupun niat dia nak melawak, Nabi kata la'anathul malaikah, malaikat melaknat orang yang sebegini. Malaikat benci kepada orang yang melawak yang macam ni. Maka tuan-tuan, oleh kerana hadis inilah ulama menghukumkan bahawa orang yang melawak ataupun mengacu senjata tumpul ataupun tajam tadi, walaupun dengan tujuan bergurau, maka hukumnya haram, kerana perbuatan itu dilaknat oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita orang mengaji, kita orang duk rajin jemaah ni, tuan-tuan, kita tak patut dilaknat oleh malaikat Allah kerana perbuatan yang tidak bertepatan dengan akhlak Islamiah. Tuan-tuan, kita orang mengaji, kita orang faham hukum, kita orang yang selalu melazimi rumah Allah, benda yang sebegini janganlah menjadi punca kita mendapat laknat daripada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau malaikat sentiasa berdamping dengan kita, dan kita mau malaikat sentiasa berada bersama-sama kita tang mana pun kita ada. So, bila kita mau malaikat selalu dengan kita, elakkan melawak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melawak kasar yang telah kita sebutkan tadi. Baik, kata Imam At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Bakrah dan Siti Aisyah dan Jabir, dan bermula ini hadis adalah hadis yang hasan, lagi sahih, lagi gharib daripada ini wajah. Digharibkan dia daripada hadis Khalid Al-Hadar. Masalah dia kata, mengugut dan menakuti saudara sama-sama Islam. Contoh ni dia nak sebut kat kita apa hukum kita menakut-nakutkan orang Islam, kita ugut seseorang Islam sampai jadi takut, kita gempak dia ni tuan-tuan sampai muka ni tak senyum dah. Tuan-tuan, kita punya gempak dia, kita punya menakut-nakutkan dia, daripada dia satu orang yang ceria sampai bila kita cerita kat dia tu dia jadi takut, dia jadi morong, dia tak seronok dah hidup atas dunia ni sampai macam tu kita buat dia. Tujuan kita nak bergurau, apa hukum dia tuan-tuan? Baik, sesungguhnya ada tersebut di dalam Sunan Abi Daud begini. An Abdurrahman bin Abi Laili qala haddatsana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahum kanu yasiruna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fanama rajulun minhum. Diriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Laili, katanya telah bercerita akan kami oleh beberapa orang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka itu berjalan malam berserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni satu cerita sahabat kata kami ini pernah bermusafir dengan Nabi, dan perjalanan musafir itu pada waktu malam. Sahabat cerita kami pernah berjalan dengan Nabi, bermusafir dengan Nabi ini pada satu malam.
fanama rajulun minhum, maka tertidurlah seseorang lelaki daripada mereka itu. Ada dalam satu grup sahabat dengan Nabi berjalan bermusafir. Tuan-tuan faham saja, musafir ni letih. Dalam perjalanan tu ada orang lena. Ya tak? Dalam duk berjalan tu ada orang lena. Ya tak? Kalau duk berjalan pun ada orang lena, ni tambah duk saja dengar kuliah tak lena. Tak berjalan pun lena. Ya tak? Ni tambah duduk saja sambil duduk tunggu nak masuk Aisyah ni. Tuan-tuan kalau lena, nak sabarlah. Kawan hak berjalan dengan Nabi pun boleh lena. Sambil duduk naik kereta dengar radio pun boleh lena. Ni telah duduk dalam masjid tuan-tuan, no? Kena kipas angin apa semua elok ni tak lena lagi. Lena, ada. Baik. Jadi sahabat cerita ada dalam hak ramai-ramai tu dia lena dalam perjalanan tu, dia lena. Fantalaqa ba'duhum ila hablin ma'ahu fa'akhadahu fafaza'a. Maka melaluilah seseorang dekat dengan lelaki-lelaki hak lena tadi. Nah, bila duk jalan-jalan tu ada satu orang dia nak melawak dengan kawan hak lena tadi ni. Kawan tu duk lena syok, ada orang main dekat dengan dia. Maka diambilnya dengan diam-diam akan tali yang ada berserta dengan dia. Nah, dia bila duk duk dengan kawan tu, dekat dengan kawan tu, ada seorang lelaki-lelaki nak ambil tali yang ada dekat kawan hak lena ni. Tuan Arab ni dia ada satu style tali tu, dia ada tali habuan ikat unta. Ya tak? Tuan tali yang boleh bagi igal hak buah teh kepala tu. Arab dia buah serban lagu kelumbung tu. Kemudian dia ada satu tali hitam buah teh kepala tu. Yang tu Arab panggil aqal, Melayu panggil igal. Tuan-tuan, orang kita kalau balik Mekah buh igal atas kepala tu, kira Tok Syekh lah. Ada main masjid ni orang hangguk kat dia. Tuan-tuan, kira hormat kat dia, bagi laluan masuk masjid. Baru balik Mekah pakai mendatang tu ya. Orang duk simpan kan dia tak pergi haji, dia kata hang jaga baik-baik, tak hormat kat aku tak apa ni, hormat kat igal ni dia kata. Tuan-tuan, pasal dia pandang hak tu lebih daripada haji dia tu. Tuan-tuan, Arab buat igal ada pusing tu, habuan handbrake unta ya. Tuan, dia turun unta, dia pusing di kepala lutut unta tu, habuan nak brake unta. Itu yang kita igal tu. Saat ni habis dia nak naik balik unta dia buang balik, dia ambil buah teh kepala. Kita buat balik mai Tok Syekh lah. Sambil dia bawa kereta tu bubuh mendatang tu. Orang kata apa dia bawa pakai tu? Tak tahu kau ni Tok Syekh semua Tok Syekh semua pakai ni dia lah. Dah tuan-tuan, no? Tapi tak apalah, korang budaya Arab tu ada juga kat dia, baguslah. Baik. Tuan-tuan, tali tu penting. Tali tu pasal apa? Tak ada tali tu saat ni bila berhenti unta pergi mata cerah. Tuan-tuan, dia serupa dengan besi hak tuan-tuan duk silang tang roda motor tu. Tak? Lebih kurang macam besi tu tak ada. Tadi motor orang sapu. Tak? Dia lebih kurang lagu tu. Jadi kawan ni duk tidur, tali tu duk ada kat dia. Bila orang main sapu tali tu, kawan tu bangkit lagi, muka dia jadi berlainan lah. Pasal apa? Tali kat unta hilang. Jadi kawan ni ambil tujuan nak melawak, nak bergurau, tapi melawak bergurau tu sampai kawan tadi bangkit tidur, jadi tak seronok dah. Pasal apa? Tali dia hilang. Macam tu. Baik. Lalu terkejut laki-laki itu. Tuan dia tidur, kawan duk tarik tali, terkejut jaga. Lalu bila dia jaga dia itu didengar oleh Nabi SAW. Nabi tu ada dengan dia pak. Bila dia ni orang main duk melawak dengan dia tidur jaga tu, Nabi dengar dia jaga. Baik. Apabila didengar Nabi yang demikian, lalu sabda ia, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslim an yurawi'u musliman. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada harus pada syarak bagi seseorang Islam itu menakut dan mengejut saudara-saudara sama Islam. Nabi kata tak patut sama-sama Islam melawak sampai macam tu. Saat lagi kawan tu bangkit duk cari tali dia tak jumpa, dia jadi morong, dia jadi tak seronok, dia jadi sedih. Tak patut seseorang Islam buat seseorang Islam sedih sampai macam tu. Nabi kata tak boleh dan tak sepatut seseorang Islam buat begitu. Tuan-tuan, sama juga kita
melawak. Ada melawak. Kita duk melawak ni baik semua. Tentang di masjid kita tahu dia pakai kasut apa. Kita tahu kasut dia pakai tu. Kita ambil kasut dia sembunyi. Sembunyi kasut dia tuan-tuan. Sampai orang balik habis. Habis dah orang balik, kasut tu pula kasut baru. Ya tak? Orang balik habis dah. Dia duk tunggu di tangga masjid tu. Siapalah yang balas kasut aku ni, kasut mahal. Ya tak? Dia duk tunggu, duk cari ni sampai letih, sampai penat dah. Kita ni bila tengok dia sampai sedih, sampai duka cita, sampai penat, sampai cemuih, baru kita pergi bagi kasut tu kat dia. Dan lah kawan tu dah cemuih dah, tak larat cari dah, sedih dah, duka cita dah. Nabi kata apa? Tak patut seseorang Islam buat begitu kepada orang Islam yang lain sampai dia jadi duka cita, sampai dia sedih. Tak sepatutnya dilakukan kepada seseorang Islam sedemikian rupa. Nak melawak tapi tak boleh sampai sedemikian rupa. Baik. Dan kata Nabi, bahkan biarlah kasihan dan belas serta berlemah lembut dengan saudaramu itu. Nabi pesan apa? Biar kita ni ada ihsan, biar kita ni ada baik hati dekat orang. Tahu kata sekali dia bangkit cari tali tak jumpa, dia sedih, dia tak seronok, tu saduk lawak macam tu, tu saduk cerita, tu saduk buat dia sampai macam tu. Nabi kata biar ada belas kasihan, biar ada ihsan. Itu yang disebut oleh Nabi SAW. Tidaklah pula dikejut dan diberi takut. Jangan duk gempak dia, jangan duk bagi takut dia, jangan duk bagi sedih dia, jangan duk bagi duka cita dia. Nabi kata tak patut orang Islam buat sampai sedemikian rupa. Bagi orang takut, bagi orang sedih, tak sepatutnya bagi seseorang Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, masalah mengugut dan menakut saudara itu zalim yang besar. Tuan-tuan, tadi awal ulama sebut hukum dia haram. Kita acu senjata tajam tujuan nak melawak apa semua ni hukum dia haram. Now dia habaq kita apa? Mengugut dan memberi takut saudara Islam itu. Dia kata apa? Itu zalim yang besar. Tuan, no. Zalim ni makna dia cukup umum. Ni yang kita menakut dan mengugut saudara sama Islam itu juga satu kezaliman yang besar kata ulama. Baik. Demikianlah tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan dia oleh Al-Bazzar dan At-Tabarani dengan katanya an Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu anna rajulan akhadha na'la rajulin faghayyabaha wa huwa yamzah fadhakara dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Amir bin Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya seorang laki-laki telah mengambil ia akan na'al tu apa dia? Kasut cerpu disebut dalam kitab, disebut cerpu ni tidak pun na'al dia macam kasut. Tuan-tuan bisa tengok kasut Jepun, ya tak? Kasut Jepun kan dia ada tali tengah tu tak? Ibu jari kaki, kemudian antara jari mula ni dia ada satu tali tu, dia panggil tali kasut Jepun tu, ya tak? Orang Kedah ni kasut pun kasut, slipper pun kasut, ya tak? Jadi sebut kasut Jepun lah. Macam kasut Jepun tu Arab panggil na'al. Entah, na'al. Kasut Melayu panggil kasut, Melayu Kedah panggil kasut Jepun. Na'al tu Arab panggil, tapi Melayu Kedah ni dia panggil kasut Jepun. Apa-apa slipper yang dia ada tali antara ibu jari tu, yang tu Arab panggil na'al. Baik. Satu hari yang kata sahabat Nabi ni cerita, dia kata bahawasanya seorang lelaki telah mengambil ia akan kasut ataupun cerpu seorang lelaki. Lelaki hak mula dia pimbik kasut lelaki hak nombor dua. Niat dia apa? Nak melawak. Ambil kasut tu niat dia nak melawak. Maka disembunyikan kasut itu beberapa lama dengan kasatnya bergurau.
dia pergi ambil kasut kawan tu, tujuan dia bukan apa, dia nak melawak je. Macam saya sebut awal tadi tuan-tuan, ambil kasut kawan tu bukan apa, saja nak melawak je tuan-tuan, saja nak melawak je. Kawan kita masuk pergi pancong tuan-tuan, tinggallah mas ni tuan-tuan, mas yang ni mas dan mai. Pasal apa? Tak pakai dia 1,000. Tak pakai dia 1,000. Kawan kita masuk di pancong, dia tinggallah mas ni di luar. Kita tengok cantik. Pasal apa? Sekejap lagi boleh berkenal dia. Kita ambil pergi sembunyi tang lain. Tuan-tuan, duk tak tahu polis masuk mai. Pasang dia kata, mas aku pergi tang mana dah, cari merata ceruk sampai pecah peluh ni. Nampak polis main dengar kereta pula duk wiung, nampak lampu kawan lagi gebrak. Tengok kawan ni nampak peluh satu macam tuan-tuan, kita pun ambil mah dia pergi bagi balik tuan-tuan. Dia lorok dada lega tuan-tuan. Syarak tak bagi melawak sampai macam tu. Jangan menakut-nakutkan orang sampai macam tu tuan-tuan. Itu perbuatan yang ditegah oleh syarak walaupun niat nak melawak. Macamlah kawan tadi ni, ambil kasut dia dengan niat bergurau, maka tidaklah dikeluarkannya melainkan telah jemu dan cemui. Tuan-tuan tengok lagi kitab Syekh tadi, dia bubuh cemui. Tuan-tuan kitab Rumi itu CEMUS, kitab saya Jamim Wausin, cemus. Tuan, tu bahasa buku huruf, cemus. Dia kata kita hak duk melawak dengan kawan tadi, ambil kasut dia, lagi mana dia tak cemui, duk cari kasut tu, lagi tu kita duk tunggu nak tengok drama dia nak jadi lagu mana ni. Kita lagu duk pulut tubuh, tengok sambil duk makan popcorn dia berkata. Tunggu tengok kawan ni dah buat drama apa, kasut dia hilang. Kita pun tengok hilang, apa nama, habis dah, dia pun sampai cemui nak cari dah. Baru kita ambil kasut pergi bagi kat dia. Tuan-tuan, kawan tengok kasut tu, muka hacom tadi ceria terus tuan-tuan. Syarak tak bagi melawak dia tu. Baik, dan dia kata kemudian dikeluarkan dan dipulangkan kepada tuannya, maka jadilah perbuatan itu memberi mudarat kepada yang empunya kasut itu. Tuan-tuan, melawak lagu tu pun syarak tak bagi. Bukan tak boleh melawak, boleh melawak, tapi biar bertepatan dengan syarak. Nabi melawak dengan sahabat dia, Nabi melawak dengan isteri dia, Nabi melawak dengan orang sekeliling dia. Tapi melawak Nabi SAW ni ada batasan. Sebab apa Nabi melawak dengan sahabat? Nak tunjuk kat kita bahawa perbuatan melawak bergurau senda itu boleh, tetapi ada batas-batasannya. Tuan, kita orang Islam ni apapun hidup atas dunia, dia ada limit, dia ada batasan. Kita tak boleh lebih daripada batasan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan letak banyak tu. Kita hidup atas dunia tuan-tuan, dalam hal makan boleh makan apa saja, tapi tak boleh makan yang haram. Okey tuan-tuan, itu batasan dia. Tuan-tuan, boleh makan haiwan-haiwan yang disembelih dengan cara yang betul. Lembu, kerbau, itik ayam boleh makan, tapi ada waktu dan ketikanya itik ayam, lembu, kerbau ni tak boleh makan. Pasal apa? Tidak disembelih dengan nama Allah, tak boleh makan juga. Itu batasan dia tuan-tuan. Contoh yang saya sebut kat tuan-tuan. Sama juga dalam hal melawak, dia ada batasan. Boleh melawak tapi ada batas. Begitu. Fadzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan peristiwa kawan tu buat sembunyi kasut tadi ni, disebutkan peristiwa itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memberi respon. Bila orang komplain, mai cerita dekat Nabi benda tu, Nabi jawab terus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, si anu itu menyembunyikan kasut hamba serta diperdiamkannya beberapa lama. Ni kawan hak hilang kasut ni pergi komplain dekat Nabi. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, ada satu syekh tadi ni, satu kawan tadi ni, dia ambil kasut saya, dia sembunyi kasut saya ni, serta diperdiamkan beberapa lama dengan kasarnya mau bergurau. Dia ambil kasut saya, pergi duduk sembunyi, tak cerok mana. Niat dia saya tahu, dia nak melawak. Niat dia tu dia nak melawak. Tidaklah patut ia memperbuat bergurau yang demikian itu. Rupanya kawan hak kena balas kasut ni, dia tak apa seronok melawak lagu tu.
Dia kata dekat Nabi, tak patut nak melawak sampai macam tu. Melawak ada cara dia. Kawan ni main doa komplain dekat Nabi. Dia kata nak melawak boleh, saya bukan tak boleh melawak, tapi melawak sampai macam tu kasar. Ya tak? Melawak sampai macam tu kasar. Dia kata dekat Nabi, saya tak suka melawak lagu tu. Bahasa mudahnya dia tak reda. Kawan tadi melawak dengan dia sedemikian rupa. Sama juga tuan-tuan, kita duk gelar orang, kita duk panggil orang dengan satu gelaran yang orang tak suka. Berhenti. Tuan, kita duk panggil orang satu gelaran yang orang tak suka, orang tak apa seronok dengan gelaran tu siapa panggil? Tuan, macam apa? Dia tak suka dengan gelaran yang sedemikian rupa. Gitu. Baik. Maka bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kata yang demikian itu, maka ia pun bersabda, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la turawwi'u muslim fa inna raw'atu zulmun azim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekalian kamu menakut dan mengejut saudara sama-sama Islam dengan bergurau demikian sekalipun. Nabi kata jangan siapa pun lepas ni melawak macam tu selepas daripada ni. Nabi kata jangan dah duk melawak lagu tu, kerana menakuti orang muslim itu zalim yang besar. Nabi kata kerana menakut-nakutkan seseorang Islam itu, kata Nabi, adalah satu kezaliman yang besar, dan tidak halal kezaliman itu berlaku kepada orang Islam. Tuan-tuan, kita duk sebut Israel zalim dekat orang Islam Palestin. Kadang-kadang kita melawak tak kena gaya, kita juga buat zalim sama-sama orang Islam. Ni benda kita nak kena tengok. Ini pengajaran yang sepatutnya kita dapat daripada hasil kita kuliah malam ni, tuan-tuan. Kita boleh melawak, kita boleh bergurau senda, tetapi dia ada limit, dia ada batasan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian dia kata masalah mengejut orang Islam itu dibalas siksa akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam negeri akhirat. Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang meriwayatkan dia oleh At-Tabarani. Tuan, dia kata apa? Mengejut orang Islam itu dibalas siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Menakut-nakutkan seseorang, itu semua satu perbuatan yang berdosa, dan bukan setakat berdosa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, melawak ni macam mana pun tuan-tuan, dia mesti ada limit. Saya jumpa satu kes, tuan-tuan, satu orang isteri melawak dengan suami dia. Melawak, suami dia keluar outstation khusus seminggu. Dia hantar mesej kat lelaki dia. Dia kata kalau lambat balik, dia pergi cari ex-boyfriend dia. Bini hantar mesej lagu tu kat lelaki dia. Dia melawak. Bini ni bukan nak pergi cari pun, tapi dia melawak. Dia hantar kat lelaki dia. Lelaki dia duduk outstation baca mesej tu. Dia ambil benda tu serius. Macam dia ambil benda tu serius. Dia minta excuse daripada khusus dia tu. Dia balik main rumah, dia ambil bini dia, hantar pergi rumah mak pak bini dia. Sambil duduk lah kereta tu, lelaki sepatah apa tak cakap, hantar pergi di rumah. Sampai di rumah, dia kata kat mak, lelaki ni kata kat mak pak mentua dia, dia kata ni anak abah mak ni, ambil saya hantar di rumah. Dia tak kata cerai, dia hantar di rumah. Heran bini pun, yang pak mentua mak mentua pun heran. Heran apa? Ya tak? Lelaki dia kata tak. Lelaki dia kata depan mak mentua, pak mentua, tak patut dia ni duk habang kat saya kata nak balik dengan ex-boyfriend dia apa semua. Tak patut dia. Bini dia kata, "Amboi, takkan sesetih lugu tu pun melawak ya." Tuan nampak kesan melawak yang tak kena gaya, dia boleh pi sampai macam tu. Tuan-tuan, kawan duk outstation macam-macam duk dalam kepala dia, tuan-tuan. Macam-macam duk dalam kepala dia. Dia takut tahkah bini dia buat sungguh ke apa ke? Tuan-tuan, macam-macam dalam kepala dia. Last sekali dia hantar balik pergi rumah mak mentua, pak mentua. Jadi cerita besar. Asyik benda kecil je. Jadi cerita besar. Sebab tu Nabi pesan melawak biar ada limit. Begitu. Baik. Maka Nabi sebut juga dalam masalah yang 25 ni, hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, bagi orang yang mengejut orang Islam itu ataupun orang yang menakut-nakutkan orang Islam itu dibalas siksa azab di negeri akhirat. Hadisnya an Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazara ila muslim nazratan yakhfiyahu fiha bighairi haqq akhafahu Allah yaumal qiyamah. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, kata dia, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memandang kepada seorang muslim akan sebagai pandang menakuti akan dia dengan tiada hak. Tuan-tuan, kita relin tengok orang, kita buat muka bagi orang takut kat kita. Tuan-tuan, nah, seperti dia kerling ataupun relin lah tuan-tuan, kita buat mata kita relin tu orang tengok takut. Tuan-tuan, kadang ada orang jenis cengih, tengok muka pun orang takut kan dia. Tuan-tuan, tengok muka dan dia relin sekali terkencing. Tuan-tuan, orang yang tengok ni saja dia buat bagi orang takut dengan dia saja. Ada tuan-tuan orang jenis lagu tu ada. Dan dia jegi biji mata tengok muka kita, tengok muka dia, hatta rasa nak terkencing. Dia main tak mana yang kencing tu tak tahu, tapi dia punya takut sampai macam tu. Dia jadi sampai lagu tu. Ataupun dicelegah ataupun diubung supaya takut ia dan terkejut, nescaya disiksa akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat. Siapa yang duk buat bagi orang takut dengan dia, duk buat bagi orang jadi tak, orang tengok muka dia tu orang jadi takut, ataupun dia saja-saja dia duk buat bagi topeng ke apa, gempak bagi orang takut ke apa ke, tak saja nak bagi orang takut dengan dia saja, maka kata Nabi, disiksa akan dia oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat dengan ditakutinya daripada segala huru-hara di sana. Tuhan esok, Tuhan bayar dulu dia bagi orang takut kat dia. Hari kiamat esok Allah bayar balik, Allah bagi dia pula takut dengan suasana huru-hara hari kiamat. Dan dijadikannya hatinya goncang dan gentar dengan sentiasanya, dan azabnya esok pada hari kiamat Tuhan bagi dia takut pula. Dia gempak orang bagi orang takut, esok hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bagi dia pula takut dengan azab siksa di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Tentang PKPB ni kuliah dekat tengah jam. Jadi kita berhenti tentang tu insya-Allah, kita sambung pula pada kuliah yang akan datang. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Baik semua daripada Allah Subhanahu wa taala yang terkasar, terberisati dan pada saat tuan-tuan puan-puan sekalian, saya minta maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Tuan-tuan, sebelum tangguh kuliah saya ada satu pengumuman untuk tuan-tuan. Saya bawa mai buah mata kucing tempatan. Saya tanam sendiri. Tuan-tuan tengok ada buah mata kucing ikan batu punya tu, tu ayah saya tanam. Saya bawa mai, tuan-tuan boleh test nak rasa buah dia. Cim manis pun semua jangan takut, dia tak ada racun. Tuan-tuan bukan takat boleh pepak kulit, nak telan kulit pun boleh. Dia tak ada racun. Tuan-tuan boleh try lagi insya-Allah. Siapa nak beli pun boleh turun di bawah kat atas saya sikit tuan insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah. Assalamu